Ni kan apa ni? Apa ni? Ya. Saya on. Saya mula. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelum kita mulakan majlis kita ni, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah dan selawat sebanyak 3 kali untuk kita hadiahkan kepada diri kita sendiri, kepada dua ibu bapa kita, suami isteri, guru-guru, sahabat-sahabat, anak-anak anda kita, muslimin dan muslimat sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Baik, untuk kehadiran hari ini setakat 9.22 baru ada 11 orang. Apa yang saya cadangkan adalah seramai 26 orang. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya rasa tak perlulah kita tunggu lagi yang lain tu. Kita mulakan dan mungkin ada yang merekod, dan daripada rekod tu nanti kita boleh kongsilah dengan KP-KP yang lain. Terima kasih kepada KP-KP yang telah sudi meluangkan masa untuk menghadirkan diri dan mematuhi arahan yang telah kami tetapkan kepada anda semua. Baik, untuk hari ini taklimat kaedah pelaksanaan PDPR tahun 2021, saya telah menjemput Cikgu Putra bin Ahmad, Guru Besar SK Jalan Geni 1 untuk menyampaikan ceramah pada hari ini. Sebelum itu, saya perkenalkanlah Encik Putra bin Ahmad ni telah menjadi Guru Besar selama 12 tahun. Sebelum menjadi Guru Besar, beliau telah bertugas di BTPTN di Permaisuri, dan sebelum itu juga beliau telah bertugas di PKJ Bangsa dan Pudu. Selama menjadi Guru Besar ini, Cikgu Putra telah banyaklah menghadapi bermacam-macam kerenah daripada guru-guru. Alhamdulillah, sepanjang saya bekerja dengan dia, saya amat berbesar hati dan alhamdulillah lah saya boleh memberi kerjasama dan komitmen yang tinggilah kepada beliau. Jadi sebelum kita mulakan taklimat, saya menjemputlah Encik Baharudin bin Makdum, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Polis Depot, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Dah. Phone. Oh, ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Fadilah Megat Hashim, selaku Bidang Guru SK Polis Depot,
Yang saya hormati sahabat saya Putra bin Ahmad, Guru Besar SK Jalan Geni 1, barisan guru-guru penekanan, tuan-tuan, puan-puan, guru-guru penatia, syukur Alhamdulillah pada pagi ini kita sama berada dalam satu program iaitu pemantapan di kita dengan satu perkara itu PDPR yang begitu hangat diperbincangkan baik di perangkat sekolah maupun di luar sana. Berbagai-bagai pendapat, berbagai-bagai pandangan, berbagai-bagai alasan, berbagai-bagai hujah saya lihat baik di dalam WhatsApp maupun di luar dalam FB dan sebagainya. Sememangnya seperti yang kita tahu bahawa kita tak pernah dilatih menjadi guru PDPR. Tidak ada option PDPR kepada kita semua. Namun begitu, oleh kerana pandemik COVID-19 ini, maka muncullah PDPR yang mana diminta oleh KPM untuk mengadakan di dalam semua sekolah. Bagi melaksanakan tanggungjawab kita ini, berbagai-bagai kesulitan ditimbulkan. Namun begitu, sebagai kelangsungan tugas kita sebagai seorang guru di sebuah sekolah, kita seharusnya melakukan sehabis baik. Saya akui bahawa ramai di antara ibu bapa di luar sana yang merungut kerana melihatkan kekangan masa untuk membimbing anak-anak di rumah, masalah akses internet dan juga garanti yang mereka ada. Namun begitu, kita mengharapkan perkara ini mendapat sokongan daripada ibu bapa bagi mengatasinya. Soalnya sekarang, isunya sekarang kita sebagai guru. Kita sebagai guru perlu mengadakan latihan untuk anak-anak kita. Yang mana latihan-latihan itu perlu dirancang, disusun dengan teratur agar setiap latihan itu tidak membebankan mana-mana pihak. So hari ini saya rasa bersyukur kerana dengan usaha guru penekanan takbir dan kurikulum yang baru telah berbincang dengan saya untuk membawa sahabat saya ini bersama-sama berkongsi idea dan pengalaman beliau untuk membantu kita di sekolah ini. Suka saya war-warkan di sini, mulai sekarang kita mengadakan jalinan dengan SK Jalan Geni 1. Saya dah war-warkan kepada PK1, contohnya membuat soalan ke dan sebagainya. Kita boleh bekerjasama dengan guru-guru di Geni 1. Contoh, kalau kita nak buat soalan-soalan perpesaan, ya, kita contohnya matematik dibuat oleh Geni 1, sains dibuat oleh sekolah Peri Depot, agama dibuat oleh Peri Depot. Contohnya bahasa Inggeris dibuat oleh Geni 1. Ini cadangan saya, boleh dipikirkan bersama. Saya rasa dengan cara macam ini kita lebih dapat memantapkan, sebab Geni 1 ini merupakan satu sekolah yang bukan asing pada saya. Saya pernah duduk di sana hampir setahun lebih. Jadi saya melihatkan ada peluang-peluang bekerjasama. Macam Cik Putra sendiri pun, dia mempunyai pengalaman yang luas dalam ICT dan IT ini. Dia banyak membantu dan sebagainya. Saya sekali lagi kepada Encik Putra, saya mewakili semua warga SK Peri Depot mengucapkan selamat datang ke sekolah kami dan terima kasih kerana memberi peluang kepada diri dia dan beri ruang kepada diri dia. Saya difahamkan beliau ni cuti hari ini. Cuti hari ini oleh kerana jemputan daripada kita, bukan saya, jemputan daripada kita semua, beliau sanggup datang ke sekolah kita. Akhir kata, saya mengucapkan kepada semua kutu-kutu penatia, tuan-tuan yang berada dalam program ini, supaya dapat memberi perhatian, memberi tumpuan dan mengambil apa idea-idea yang hendak dikongsikan bersama kita. Akhir kata, selamat beraktiviti. Semoga kita mencapai tujuan dan objektif
program kita ni. Sekian, terima kasih. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Baharudin atas sedikit maklumat. Tujuan kita mengadakan taklimat pada hari ini untuk tidak membuang masa kerana masa telah dibuang sebanyak 30 minit. Jadi dengan itu saya berjemputlah kepada Encik Putra bin Ahmad untuk menyampaikan taklimatnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Fazilah. Saya hormati sahabat saya, Cikgu Bahar. Sahabat baik ya? Boleh? Cikgu Baharudin Maklum, Guru Besar SK Polis Depo, mantan Guru Besar SK Jalan Geni 1. Ustazah Fazilah GPK Mentadbiran SK Polis Depo, mantan GPKM Jalan Geni 1. Yang ini semua Jalan Geni 1 je ni. Semua belum kanan. Puan Azizah, sahabat baik. Sahabat baik dalam Kesatuan Guru. Semua belum kanan Serdana dan juga belum kanan Pendidikan Khas. Alhamdulillah. Assalamualaikum sekali lagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Tuan-tuan dan puan. Terima kasih kerana saya diberi ruang untuk berkongsi pengalaman. Sebenarnya perkara ni bukan besar mana pun. Ya? Bila selepas taklimat, cerita sikit lah macam mana perkara ni boleh berlaku. Selepas taklimat dengan PPD, cikgu-cikgu, ketua-ketua panitia, okay. Saya jadi buntu. Bila kami, tahun lepas kami dah buat jadual macam ni. Sama juga macam mana sekolah pun. Okay. Bila kita buat isu pertama sekali jadi, bulan 3, bulan 4. Okay. PKP 1. Cikgu diberi ruang untuk buat sendiri-sendiri. Okay. Pertama sekali, problem dia ialah pemantauan Guru Besar, belum kanan, pentadbiran. Okay. Yang kedua, cikgu guna masa yang dia rasa dia free. Dan dia pakat dengan murid, murid pun boleh free. Contoh macam sekarang 9.30, dan dia pun buat kelas. Contohlah, kelas BM tahun 6. Okay. Lepas tu, dalam masa yang sama, bahasa Inggeris tahun 6 pun nak buat juga. Okey, dia bincang. Dia bincang-bincang, selesai. Satu masalah. Tetapi, satu masalah yang timbul adalah adik kepada murid yang tahun 6 tu. Ada adik dia di tahun lain pula. Cikgu lain pula buat. Clash. Okey, masalah gadget. Baik. Jalan-jalan bulan 3, bulan 4 dengan suasana yang wara macam tu, dan semua orang masih tak pandai. Macam Cik Ubah tadi kata tadi, kami ni walaupun dah 30 tahun lebih dalam pendidikan ni, tapi tak pernah diajar pun untuk buat PDPR, tak pernah dicerita pun untuk suasana macam ni hari ni. Tapi kita kena adab lah, sebab kita cikgu,
Jadi kita kena adap lah perkara ni. Sebab sekarang ni peluang banyak kan. Peluang, maksud saya peluang di ruang cyber ini terlalu luas lah untuk diterokai. Okay? Bila bulan 7, bulan 8, datang lagi sekali PKP sampai bulan 7, bulan 8 kita sekolah. Lepas tu bulan 9 sampai di sekolah. Sampai di sekolah, kami buat di Jalan Geni, kita cuba atasi masalah peranti tadi. Okay? Jadi kita buat satu jadual yang selaras. Baik. Contoh, hari Isnin BM. Jadi cikgu BM aja yang online. Darjah 1 pukul 8, darjah 2 pukul 9, darjah 3 pukul 10, sampailah pukul 1, pukul 2, darjah 6. Lepas tu besok English pula. Ini saya rasa semua sekolah buat. Lebih kurang untuk nak elakkan daripada masalah kekurangan peranti ni ataupun kekurangan gadget ini. Jadi kita buat ikut mata pelajaran dengan memudahkan murid-murid. Okey, selesai. Sampai cuti, bila baru ni taklimat dalam PPD Keramat, lepas tu Jabatan Pendidikan, perkara yang ditekankan dalam situ ialah perkara yang menjadi satu keinsafan pada saya lah. Okay? So cakap terus terang lah. Okay? Saya bukan nak bagi ceramah, tapi saya nak kongsi dengan cikgu-cikgu. Saya bukan penceramah lah. Penceramah saya dah tinggal lebih daripada 13-15 tahun dulu. Dulu kuat juga berceramah. Tapi hari ni dah tak jadi berceramah lagi dah. Okay? Saya cerita pengalaman, saya kongsi dengan cikgu. Inilah apa yang kami buat. Alhamdulillah, mungkin idea itu diberi oleh Allah Ta'ala. Pernah dengan hari ini pun hari Jumaat, penghulu segala hari kita kongsi benda yang baik. Jadi, saya duduk dengan belong kanan, kita bincang-bincang. Bila kita akan bertanya kepada pegawai yang jadi kita punya pegawai perhubungan sekolah di PPD, Puan Adila. Jadi beliau pun tak boleh jawab. Sebab dia pun tak semahir apa yang kita tanya tu. Jadi lepas tu kami buat Google Meet. Kita bincang ni Google Meet dengan seorang pegawai lagi, Puan Anis. Okay? Jadi kita bincang lagi sekali 1 jam lebih. Brainstorm. Brainstorming, berhujah. PPD memegang satu konsep, memegang satu formula, defisit pembelajaran. PPD ni Puan Razita selalu cakap dengan kami guru besar ni, defisit pembelajaran. Defisit tu kurang lah. Kalau kita setiap bulan tu defisit kewangan. Dan habis bulan, cuba tak ada habis bulan, bank dah kurang lah dia punya baki. Okay? Ni murid-murid kita, PPD selalu cakap defisit pembelajaran. Sebab dia kata pembelajaran online ni tak semua yang ikut. Okey, kita tukar buat modul. Buat modul tak semua pula datang ambil. Sampai sibar dulu mantan pengarah kita, Puan Maznah, sampaikan dia kata dia akan keluar cuba dapatkan peruntukan keuangan untuk bagi pada sekolah untuk post modul. Sampai ke tahap itu. Pemberatan yang dipegang oleh seorang pengarah kita lah. Okey. Selepas daripada defisit pembelajaran, mereka menekankan tentang minit mengajar. Kita tahu kan, dalam setiap mata pelajaran, dia ada minimum minit mengajar yang mengikut perkeliling-keliling yang diberi kita 6-2007 lah. 7-2006 ke 7-2007 macam tu lah. SPI ada, nanti saya tunjuk. Okay? Jadi minimum minit mengajar. Kita mengajar BM seminggu 1 jam. Cikgu BM, okey, KPBM. Senang cerita. 1 minggu ada. Kalau kita buat petak, jadual waktu dan juga takwim 36 minggu sehingga 44 minggu setahun, kita akan dapat minimum seminggu. Minimum minit seminggu. Katalah 1 minggu tu kita ada 5 jam untuk BM. Saya cikgu BM, jadi saya bagi contoh BM. Minta maaf, KP lain. Okay? Paling senang. Saya takut yang lain nanti tersilap contoh pula. Jadi seminggu ada 5 jam. Tapi kita online tadi 1 jam seminggu. Mana lagi 4 jam. Jadi yang ni saya insaf.
Bagi saya tak cakap defisit. Saya cakap ni ialah hutang. Hutang 4 jam. Okey? Kita kirim modul kat murid, kita mengandaikan bila kita online, murid tu dapat tengok modul itu 1 jam. Dan kita bagi dia kerja rumah, katalah satu lagi kerja rumah dia buat dalam masa 1 jam, 2 jam, lagi 3 jam kita hutang. Okey? Jadi bila duduk balik dengan peluang kanan saya, Cikgu Arman Nizam, kami bincang-bincang bersama dengan Puan Adila dan Puan Anis, datanglah jadual yang dah share dah kan? Dah share dah. Datanglah jadual bentuk macam tu. Okey? Jadual tu datang sebab nak elak masalah peranti, insaf dengan defisit pengajaran ni dan juga mematuhi minit pembelajaran tersebut, minit mengajar ya. Jadi supaya murid tak defisit lagi, jadi kami keluarkan jadual macam ni. Hari pertama memang huru-hara. Okey, itu adalah kesilapan saya lah. Memang saya mengaku betul-betul saya silap. Sangat silap. Cikgu pun hari tu dah excited sangat nak mengajar. Dia pun mengajar. Hari pertama sekolah ni, murid dah bercuti sekian lama tak jumpa cikgu, mengajar. Okey, murid pun terkebil-kebil. Contohlah, contoh apa ni jadual ni yang ada dengan cikgu tu. Jadi sebenarnya saya silap. Saya sudah silap di hari pertama di SK Jalan Geni 1. Bila saya sedar kesilapan saya balik pada pangkal jalan lah, insaf, balik pada pangkal jalan. Hari kedua, hari Khamis, kami buat macam actual classroom, macam hari sekolah biasa. Hari tu 8.30 pagi, pukul 8 lah, pukul 8 tahun 1 dah masuk transisi. Cikgu-cikgu kelas transisi dah masuk. Sebab tu hari pertama pun, hari Rabu tu tak bunyi bising di tahun 1. Walaupun tahun 2, 3, 4, 5, 6 ni ada bunyi banyak bising dari parent, tapi tahun 1 tak bunyi sebab guru kelas mereka masuk. Jadi bila saya dah patah balik kepada hari Khamis kami dah buat bagi masa itu kepada guru kelas. 9.30 tahun 2 masuk. Guru kelas semua tahun 2 masuk dengan link kelas masing-masing. Jadi sekarang kita lebih fokus pada kelas masing-masing. Kalau tidak kita buat aliran. Tapi aliran maknanya kita berfungsi mengajar. Tapi sekarang saya dah bagi ruang untuk buat secara kelas masing-masing dan jangan lupa bagi link kepada pentadbiran. Okey, pada pentadbir. Guru besar masuk kelas mana dia nak masuk. Contohlah sekarang ni hari Jumaat 9.45. Okey. Online dia tahun 2 subjek pendidikan Islam. Subjek pendidikan Islam. Jadi subjek pendidikan Islam kita ada tahun 2 kita ada 4 kelas. Okey, Topaz, Opal, Ruby dan juga Amber. Jadi kita masuk kelas Topaz, PK1 masuk kelas Opal, PKM masuk kelas Ruby dan juga PK Koko masuk kelas Amber. Itu kelas 4 kelas aliran di Geni 1. Okey. Jadi kami sampai atas macam tu. Jadi kita guru dan pentadbiran ni, bagi pentadbiran ni masuk duduk dalam sesi pembelajaran. Itu untuk pemantauan. Bukan semua boleh buat juga, tapi kita nak berfungsi lah dalam sesi PDP yang cikgu buat secara online itu. Okey, itu saya tunjuk sikit. Kalau kita cakap pun tak boleh juga kan. Okey, saya tunjuk sikit ni jadual waktu. Okey.
Baik, saya tunjuk. Nampak tak? Ada. Okay. Saya tunjuk ini adalah perkeling yang saya cakap tadi. Perkeling SPI surat identitas tahun bilangan 5 2019. Okay. Dia ni, kalau kita tengok kat sini, dia dah bagi ini dia. Okay. Kita semakkan. Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia masa ni kita 2020, tahun 6 dia untuk kita sama. Dan ini adalah berdasarkan pada perkeling ini, minit pembelajaran yang disedangkan masa minimum tahun per jam, bahasa Melayu adalah 192. Jadi itu pembahagian kepada mata pelajaran lain, pembahagian kepada semua mata pelajaran mengikut minggu. Mengikut minggu yang ditulis oleh sebuah sokol. Kalau macam di Jalan Geni 1, kami ada kekanan sikit, kami berfungsi sekolah. Okey, jadi sesi pagi ni macam Geni 1 bila mula sekarang ni, Geni 1 kena make sure yang jadual tu perlu tamat pukul 1. Sebab Geni 2 akan masuk. Okey, dia akan masuk untuk sesi petang. Kalau di Poli Depo tak ada masalah. Sebab dia tak berkongsi dengan orang lain. Cuma dia kena berbincang dengan petang lah, kelas tapak lah kan. Okay. Jadi tapak, bila kita kurangkan minggu mengajar, jadi peruntukan untuk subjek itu akan jadi lebih seminggu lah. Kalau kita lajak lebih sikit, kita boleh balik awal. Tu contoh-contoh tu cikgu-cikgu, ketua panitia dan juga SU kurikulum dah mahir. Untuk jadual AJK jadual waktu pun dah cukup mahir. Macam mana nak bahagikan minit mengajar ni semua kan. 192 ni dengan 160 ni tak ada masalah. English, matematik 196 lebih. Itulah ketuk. Okey. Tak apa kalau ada kosong pun sejuk tu tak. Oh my. Okey. Baik, saya tunjuk lagi satu jadual. Okey. Ini pengiraan minggu. Bukan jadual tadi, pengiraan minggu. Mana minggu ni berdasarkan pada 39 minggu je yang ni. Kalau saya tunjuk yang ini kan. 39 minggu, alamak warna hitam lah pula pen ni. Okey. 39 minggu. Jadi Excel ni memang dah ada dah. Excel ni memang ada. Dan dia bahagi dengan jumlah jam minimum jam dia adalah 192. Purata sebenar ialah 4.92 seminggu. 4.92 jam seminggu. Bila dibunda dia jadi 5 kali lah. Petak dia 10. 5 kali 1 jam jadi petak dia 10. Nampak tak? Nampak kan? Okey. Tapi bila dikira balik dalam setahun, dia akan ada lebih 3 jam. Lebih 3 jam. Maknanya kita lebih, kita tak hutang. Okey. Jadi daripada sini, bila kita kirakan balik Excel ni, yang keluarlah jadual ni. Jadual ni. Ada apa? Okey. Jadual ni. Ini saya tunjuk tahun 2 lah. Tahun 1 sebab dia ada transisi. Okey, tahun 2. Cikgu. Yang kuning ni ialah online. Okey, yang kuning ni ialah online. Kelas online. Kalau sekarang hari Jumaat 9.30 agama ni, PI. Okey, 9.30 sampai 10.30. Oh, sekejap. Okey.
Lambat kot. Tu dah okey. Baik, jadual ni pakai sama di sini kan? Okey, jadual ni guna sama di sini juga. Dan hari ni, sekarang ni 9.30 sampai 10.30 tahun 2 sedang kelas online. Okey. Kita atasi dah cikgu-cikgu. Ketua panitia kita atasi dah masalah kekangan gadget tadi. Sebab anak-anak lain tengah tidur ke, tengah buat apa ke. Tapi kena ingat juga, tahun 2 ni tadi, walaupun 9.30, masa dia 8.30 sampai 9.30 nanti dia ada kelas 1 ni. Kelas apa? Kelas DM. Ni. Saya buat jadual macam ni, sebenarnya saya nak tunjuk dengan cikgu. Sebab macam walaupun hari ni offline PI, tapi kalau kita bilang dalam ni, PI dia ada, kita tengok PI. PI ada 2 jam, ni 1 jam, 2 jam, 3 jam. 6 waktu seminggu kan? Okay, 6 waktu seminggu. Okay, dalam tu, tapi masih ada short lagi ni. Sebab dalam agama ni, saya minggu ni tak sempat lagi nak duduk dengan panitia agama. Saya nak tanya dia, macam mana dia nak ngajar? Sebab dia ada berapa jam? 3 jam kan? Dia online 1 jam je. Minggu lepas saya dah bagi soalan dah. 3 jam agama 3 kali seminggu. Quran 1 jam setengah. Betul kan saya panitia agama kalau saya salah. Jawi setengah jam. Sirah lagi 1 jam kan? Quran 1 jam setengah, Jawi setengah jam, dah 2 jam. Ulum. Dekat mana nak masuk tasmik? Yang ni tak dapat jawapan lagi ni. Tasmik kan luar jadual waktu. Macam mana ustazah nak kremkan? Panitia nak kremkan tasmik dalam ni. Kalau kata cikgu-cikgu kata, tak apa, tasmik kami buat malam. Nak mengambil apa nama? Semangat kita, saya lah kecil-kecil duduk di kampung, malam mengaji. Selesai masalah tasmik. Tapi kalau kata nak buat tasmik, tak apa, kami buat tasmik hari Sabtu. Parent dah setuju buat hari Sabtu. Sebab sekarang ni, pembelajaran sekarang ni, semua kena ambil konsensus ibu bapa. Tapi kita tak boleh selesai semua lah. Kita pegang pada majoriti. Kalau kita nak layan minoriti ni, golongan kecil, ada dalam kelas tu ada 3 orang contoh. Frontliner, essential. Tak boleh buat kelas lah. Kalau nak layan orang ni. Dalam baru ni pun saya dah tersasul dalam taklimat orientasi tahun 1. Dia ada ibu bapa tu teks kat situ dalam chat room, dia kata saya essential. Macam anak saya duduk dengan mate kan. Saya kata tak apa, beli gadget baru lah. Beli gadget lagi 1. Sebab apa? Kalau dia boleh bayar mate untuk jaga anak dia, takkan dia tak boleh beli 1 gadget kot. Beli 1 tablet, harga dia 150-200 pun dah boleh pakai lah. Tapi dia cakap dengan saya, dia kata mate memang tak pandai lah nak handle macam ni. Dan saya kata, anak ni kalau setakat budak yang tadika yang tahun lepas tu, dah kita start PDPR tahun lepas lagi, budak sendiri dah tahu dah macam mana nak handle kelas online ni. Lepas tu dia kata lagi, dia pergi satu step, dia nak suruh saya fikir masalah dia. Dia kata, cikgu, siapa nak pantau? Allahu Akbar. Bila soalan macam tu nak kena, maknanya anak tu kena hantar main duduk dengan cikgu kat sekolah dia, insyaAllah cikgu boleh pantau. Sekolah dia nursery pula. Dia nak suruh kita fikir sampai sedalam tu untuk seorang dia aja. Sedangkan kita ada dalam kelas 30-40 orang budak. Cikgu? Okey. Jadi kalau tengok balik tadi, saya tunjuk PI tu pendidikan agama Islam. Okey. Sekarang saya tunjuk yang BM pula. Ni BM ada kat sini 1 jam. Dia online hari apa? Online hari? Siapa nak jawab ni? Ketua panitia BM jawab sekejap. BM online hari apa untuk kelas tahun 2 ni? KPBM. Cikgu apa? Cikgu Ikram. BM tahun 2 ni dia online hari apa? Dengar ke tak dengar saya cakap? Saya online hari Selasa dan hari Rabu. Sebab saya ada pegang 2 kelas. Tahun 5 dan tahun 6. Kelas? Ya, saya. Tak, ni kalau okey. Tengok jadual ni. Jadual yang saya papan nampak tak?
Saya nampak. Oh, Okey. Tahun 2 ni BM hari apa? Online. BM online hari Isnin. Hari Isnin yang ni kan? Ya saya. Yang saya bulat ni kan? Betul. Jadi baru ada 1 jam kan cikgu? Betul. Okey. Lepas tu dia ada kelas online lagi hari Selasa. Nampak tak? Kelas Betul. online 10.30. Okey. Betul. Dan dia ada hari Rabu, kelas online 11.30. Okey. Dan 12.30 hari Jumaat, dan hari ni hari Jumaat, hari Khamis tadi 12.30, dan hari ni Jumaat 8.30 tadi. Terima kasih Cikgu Ikram. Okey. Sama-sama. Jadi bagaimana murid ni buat kelas offline? Kita bagi jadual ni, guru kelas kena terang betul-betul pada murid ataupun guru yang masa online tu cerita betul-betul pada murid jadual ni bagaimana dia nak tengok. Tapi rasanya dia tak ada masalah sebab jadual ni macam jadual kita kat sekolah. Kan? Cuma kita tak ada kelas lah, kita ada aliran. Jadi masa ni cikgu ni masuk. Masa sekarang kalau di kelas Jumaat hari ni, masa sekarang ni 9.30, 10.30 ustazah masuk, ustaz dan ustazah masuk. Tak lagi 10.30 bahasa Inggeris akan masuk pula. Biar teacher akan masuk. Last kali kelas 11.30 pada 12.30 matematik akan masuk. Kita andaikan macam tu. Dia satu hari kelas tahun 2 ni dia dah online 1 jam aja. Jadi mak ayah dia pun tak bising. Dia kata apa? Ni semua habis data. Kalau kita tengok dalam YouTube, dalam internet, dalam apa, kawan-kawan share dekat FB kita macam-macam lah. Cuba sampai benda yang kita tak boleh fikir. Ada satu dialog yang macam tu kan. Guru besar suruh cikgu buat online, suruh dia buat online, dia tak ada gadget. Lepas tu suruh tak ada data. Lepas tak ada data, suruh tengok YouTube. Banyaklah pula nak kena tengok YouTube, data lagi. Sudah. Habis cikgu tak payah mengajar, dia bising pula. Cikgu makan gaji buta. Kan? Jadi hari ni untuk nak mengelakkan tuduhan-tuduhan tu, bila saya duduk, alhamdulillah saya bersyukur sangat-sangat dapat idea untuk buat macam ni, jadual macam ni. Jadi kita turunkan jadual macam ni, dia nak kata apa lagi? Kita minta ibu bapa tolong jadi cikgu kat rumah. Bukan banyak lama mana pun. Pantau dia sebab kita nak murid-murid tu patuh. Sebab tu ada sekolah ni pakai uniform tak? Baju sekolah? Tak ada? Tak ada. Ada seorang murid saya tahun 6 saya dapat tengok hari malam, hari Selasa, budak baru. Hari Khamis. Hari Rabu. Budak tu pindah dari Kuching, Kota Samarahan. Cikgu tengok, cikgu cerita. Saya pun masuk dalam kelas tu. Dia tanya saya, perasan tak tadi ada seorang budak perempuan pakai uniform sekolah? Bapak dia tentera, major. Sangat baik dan dia memang orang kata apa, disiplin sangat, dia seorang anak dia pakai uniform sekolah. Tapi idea yang bagus lah, pakai uniform sekolah. Rakan kita buat, SK Setiawangsa kalau tak silap saya, memang murid dia pakai uniform sekolah. Boleh pakai je baju sekolah, seluar pendek tak apa. Kan, bukan orang tak nampak pun kan. Itu cerita lagu tu lah kan. Okay, jadi cikgu, macam mana nak buat kelas apa offline ni? Okay, kita online, kita depan dengan murid. Bila kita offline, kita hantar ikut grup WhatsApp. Okey, bila kita buat grup WhatsApp, ni kelas offline lah. Saya cerita kelas cikgu kelas online, cikgu tak ada masalah dah. Ni saya cerita kelas offline, macam mana kami buat. Kelas ni bukan cerita nak tunjuk pandai, tapi nak share. Nak share apa yang kami buat kan. Kita hantar modul. Modul kita bukan print pun, modul online lah. Kita package. Ketua aliran akan compile semua modul yang cikgu subjek itu buat untuk seminggu dan dihantar dalam grup WhatsApp. Dan kita ada lagi satu grup Telegram. Grup Telegram ni sebab ada permintaan daripada ibu bapa nak anak-anak mereka masuk, khususnya murid tahun 6, tahun 5 ni dia ada gadget sendiri. Dia lebih selesa. Mak ayah dia essential, mak ayah dia frontliner, kadang tak sempat nak bagi tahu ada kerja rumah kan. Jadi dia kata, cikgu boleh tak? Boleh, saya kata. Tak apa, buat dalam grup Telegram. Sebab Telegram ni lebih mesra dengan bahan-bahan macam ni. Okay, kita cikgu hantar modul dan modul tu kita bagi penerangan yang tepat. Okay, penerangan yang tepat. Susah kita tak tunjuk ni. Saya tunjuk lah.
Saya tunjuk sikit apa ni, bukan nak tunjuk pandai tau. Ini nak tunjuk apa yang saya buat. Saya mengajar TMK tahun 6 TMK tahun 6, untung mengajar TMK ni sebab dia seminggu 2 minggu sekali kan, dengan share dengan apa, dengan RBT kan. Ini adalah apa sejak cikgu tak plan tadi nak tunjuk. Okey. Ni. Okey. Saya share. Ni adalah jadual. Ni bukan jadual, ni PDF PDF modul. Nampak tak bah? Okey. Dah. Ni modul TMK tahun 6. Okey. Kita buat modul TMK tahun 6. Ni daripada, kalau tengok buku TMK ada cikgu yang panitia RBT TMK, boleh tengok. Ni saya buatlah untuk kelas saya tahun 6. Saya mengajar 3 kelas TMK tahun 6. Jadi PDP pertama dia ni. Jadi kita terang siap-siap tu, lukis atau tulis semula arahan tu, dan saya bagi arahan kat sini lengkap. Dia kena baca dan dia faham. Okey? Dan hujung belah kanan ni, kalau cikgu tengok sebelah kanan skrin ni, jadual waktu TMK tahun 6, 27 Januari, hari Rabu, 11.30 12.30. Mana ni jadual offline. Offline tahun 6, mata pelajaran yang bukan teras dia memang tak ada masa untuk online. Sebab kita fokus pada mata pelajaran teras untuk online saja. Mata pelajaran yang bukan teras dia semua offline. Dan macam mana kita bagi penerangan, dan kita bagi satu modul macam ni, jadual waktu kita bagi dekat sini, jadual waktu dia bila-bila cerita kat dia, ni muka surat latihan 1, latihan 2 ni dengan latihan 3 ni buat masa ni lah, hari Rabu 11.30 sampai 12.30. Kalau tak habis buat hari Sabtu dengan hari Ahad. Okey. Dan kita kena ada ni. Kita kena ada satu lagi Google Form. Kita kena buat Google Form. Macam mana ni guru besar buat, KP boleh pantau lah saya mengajar ni. Murid saya buat kerja tak buat kerja, dia boleh tengok dalam Google Form ini kehadiran dia. Maknanya dia dah siap buat kerja, ataupun dia buat kerja, dia boleh klik, dia boleh scan QR ni, ataupun klik hyperlink tu dan terus masuk ke Google Form, dan dia bagi tahu kat situ nama dia, kelas mana, tarikh dan masa dia buat kerja dan hantar. Saya boleh pantau. Dan kalau kata PPD nak pantau apa bukti cikgu tahu yang murid offline cikgu buat kerja, inilah dia bukti dia, Google Form. Dan saya ada lagi satu panduan, saya kena buat ni, cikgu Bahar kena jadi artis sikit, kena buat YouTube sendiri. Okay, saya buat satu YouTube mengajar yang tadi, yang muka surat 1 tadi, apa TMK tadi, saya mengajar YouTube tak lama, dalam 12 minit kot, 10 hingga 12 minit lah. Okay, mengajar, dan kita tayang dalam PowerPoint. Paling senang buat video mengajar guna PowerPoint. Sebab bila kita record PDP, kita tak payah share screen, kita tak payah apa. Cikgu Bahar tengah tengok saya punya video. Okay, dia just record dekat PowerPoint. Cikgu pun tahu, saya pun cikgu ketua panitia semua pandai benda ni, dan cikgu Polidepo pun memang mahir untuk buat video dengan gunakan PowerPoint. Okay, lepas tu kita file export, jadikan dia MP4. Masuk dalam kita punya YouTube unlisted. Jangan bagi share untuk public pula. Kalau share public, tapi bagus juga kalau share public, orang lain boleh guna. Jadi kalau lebih daripada 10,000 orang tengok, kaya pakcik kan. Boleh bayar, YouTube bayar kat kita. Jadi saya buat unlisted lah, sebab muka pun tak handsome. Jadi apa, janggut pun dah beruban kan. Jadi sedar lah, tak ada siapa nak tengok video saya. Murid saya je yang tengok. Jadi saya buat QR ni dan juga hyperlink untuk murid tengok, dan sebelum dia buat kerja dia tonton dulu. Maknanya dekat situ kita dah habis, contohlah 15 minit dia tengok YouTube, lepas tu dia buat latihan 1 15 minit. Okey, dah setengah jam, latihan 2 15 minit. Lepas tu latihan 3 sikit untuk pengkayaan, dia buat 5 minit, 1 jam habis. Saya tak ada hutang TMK untuk minggu itu, selesai. Tu saya punya logik saya pakailah. Okey. Cuma dia punya sorry tu BAB 1 tu kebetulan bab 1 tiba-tiba dia jadi macam tu. Tengok Allahu Akbar. Boleh masuk tak?
Okey. Ini saya tunjuk ni bentuk modul sebab saya bagi tahu cikgu di Geni 1 selaraskan format modul. Memang kami selaraskan format modul. Okey, jadi design macam ni, caption atas tu nama sekolah atau PDPR PKP 2.0. Sebab nanti senang nak tengok kan. Jadi ini adalah modul pengajaran offline yang cikgu boleh guna untuk subjek-subjek lain pun. Okey. Subjek-subjek teras pun dia online dan dia ada modul untuk offline, dan masa online tu dia cerita macam mana nak guna modul ni. Tapi dia kena ada jadual waktu dia. Bagi jadual waktu ni, latihan ni janganlah budak tu buat sampai habis satu modul. Tak boleh. Nanti dia akan jadi beban. Sebab apa? Banyak lagi subjek lain akan hantar modul macam ni. Tu yang jadi kisah daripada hari pertama yang ibu bapa mengamuk tu, tak dan nak minum anak dia sebab jadual kita ni memang tak ada rehat. Sebab kita mengandaikan dia fleksi masa dan dia buat pun kalau ikutkan latihan modul ni tak sampai pun setengah jam dah siap. Sebab dia hanya copy daripada buku teks, tulis balik dalam buku tulis dia. Itu je. Okey? Bila cerita buat buku tulis ni pun satu isu yang panas juga. Macam mana nak datang beli buku tulis, kedai buku tutup. Sampaikan PIBG Geni 1 ni, PIBG Geni 1 memang proaktif lah. Okay? Kadang-kadang terlajak proaktif, dia nak post. Memang dia dah post pun. Dia guna bookshop tu, anak Madam Selina tu, pergi hantar buku. Delivery, PIBG minta dengan parent RM10. Parent bayar kat PIBG, package buku tulis ni, dan dia bookshop delivery sendiri. Tapi dia charge RM6 lah. PIBG untung RM4. Dia masuk tabung lah, RM4 tu. Okay. Jadi, ya. Tak dengar? Tak apa saya tadi? Okey, ada? Ada. Baik, ada di sini. Boleh dengar suara saya lagi tak? Ataupun terputus? Aziz komen je Aziz, ada dengar suara tak? Suara okey tak? Okey cikgu. Tadi tak dengar, tapi saya dengar dah. Nasib baik tak dengar tadi sebab tadi kami cerita bab lain. Okey. Tadi saya cerita pasal apa ni modul TMK ya, modul TMK, sedikit jadual kelas, dan kalau saya boleh share lagi satu, ini saya dah murnikan apa ni jadual ni. Sekejap. Okey. Jadual ni dia tapi tak cantik lah sebab dia tak macam jadual yang Penolong Kanan buat tu. Penolong Kanan buat tu memang cantik jadual dia. Dia ada warna-warna. Yang ini yang saya buat sendiri. Saya susun balik jadual tadi. Yang ni senang nampak. Saya nak tengok yang online lah. Jadual online. Hari Isnin. Okey. Jadi online saya tahu hari Isnin saya tak pakai PI untuk subjek agama. Saya pakai PI. Dalam jadual induk dia tulis PI, saya guna PAI, saya lebih suka guna PAI ya. Jadi kalau kita tengok ni yang merah-merah ni ialah jadual agama, jadual online. Okey, jadual online. Yang ni online, semua online. Okey. Yang lain tu ialah offline. Jadi kalau kita tengok sepintas lalu kalau saya cerita, ini adalah jadual yang saya cerita dengan PPD. Masalah saya selesai bab 1 masalah peranti. Kecuali anak kembar. Anak kembar tak boleh buat apa lah. Jadi kalau dia anak kembar pun dia boleh dudukkan satu skrin dia. Okay. Jadi tahun 1 tak ada kelas dengan abang dia. Tahun 2 pun sama. Tahun 3 pun sama. Bila online dia ada jadual, dia ada time dia sendiri. Dan offline yang kita buat offline itu, jadual-jadual lain adalah kita mengambil kira apa defisit tadi. Okey, kalau kita tengok sini macam hari ni, okey. BI, BM, ni ada BM lagi kat sini, okey, BM lagi kat sini, BM lagi kat sini. Ni semua. Untuk seminggu ni BM dan juga BI kat sini, BI kat sini, okey, BI kat sini. Setiap kelas dia ada waktu dia dengan semangat ini adalah jadual sekolah biasa. Cuma kita buat ikut aliran, kita tak buat ikut kelas.
Kalau buat ikut kelas saya ingat boleh tumbang ni. Penolong kanan pentadbiran kalau suruh buat ikut kelas untuk jadual online tumbang. Jadi tak apalah sebab cikgu tak clash, murid tak clash, online cukup jam, offline pun cukup jam. Jadi masalah berhenti dah selesai, minimum minit mengajar dah cover. Mana ada defisit lagi? Defisit pembelajaran tak ada, itu dia dengan mak ayah dia, sama dia dibuat tak buat, mak ayah tolong pantau dan dia hantar QR kat kita. Dia hantar QR, dia hantar Google Form kat kita untuk kerja buat dia di rumah. Lepas tu kita pun dah cover defisit mengajar kita tadi tu, yang saya kata hutang tu. Kita dah cover. Sebab kita dah bagi modul online, modul offline. Dah bagi penerangan kat situ, muka surat ni buat waktu ini, hari ini. Lepas buat siap semua, scan QR, hantar dia punya Google Form, cikgu nak tengok bila kamu buat. Kalau dia kata tak boleh, nak boleh buat hari ni, saya nak buat hari Sabtu, okey, tak ada masalah. Buatlah. Hari asalkan kita punya minimum minit mengajar kita dapat, minimum belajar budak tu defisit pun dah tak ada lagi, itu yang kita nak. Okey? Saya dah cerita apa ni bahagian-bahagian yang saya nak kongsi kat sini. Malam saya dapat satu situasi barulah bila ada pelongkanan yang kawan-kawan yang pernah jadi pelongkanan takbir yang sekarang pun jadi pelongkanan takbir. Bila kita cerita 3 benda ni, minimum minit mengajar, defisit pembelajaran dan juga kekangan peranti. Jadi dengan cara macam ni masing-masing boleh nampak. Masing-masing nampak, oh ini dia cara dia untuk kita nak selesaikan. Ada sekolah yang buat masalah peranti ni dia buat tahap 1, tahap 2. Okey, kata contoh pukul 8 sampai pukul 9 tahap 1. Okey, rehat pukul 10, 8, 9, 9, 10 rehat, 10 sampai 11 tahap 2 pula. Lepas tadi tahap 1, tahap 2 pula. Ada yang mula tahap 2 dulu, ada mula tahap 1 dulu. Itu terpulang pada sekolah lah. Tapi bila kita tanya balik, mana dia boleh tunjuk tak yang minit mengajar dia, minimum minit mengajar? Kalau tak boleh tunjuk, itu baru kita tanya apa, sama-sama kita ya. Tapi katalah jemaah nazir turun, PPD turun, jabatan turun, dia tanya, mana dia? Okey? Letih nak jawab. RPT kita pun, kalau kita buat penjajaran pun rasanya tak ada masalah. Tak perlu jajar pun rasanya ni, sebab apa? Kita dah ada takwim contoh 39 minggu, 36 minggu, dan kita buat RPT macam biasa sebab kita mengajar pun macam biasa dan minimum minit mengajar pun macam biasa. Jadi kita sediakan kita punya RPH kita, rancangan harian kita, yang online tu kita buatlah aktiviti kita online. Dan offline kita buatlah apa aktiviti murid tu buat di rumah dia berdasarkan kepada arahan dalam modul. Itu saya punya pendekatan. Kalau dia datang tanya saya macam mana, itulah jawapan saya. Sebab bagi saya rasa itu saya dah cover dah. Sama-sama saya kongsi macam ni sebab bukan sebab apa. Nanti kalau dia kata dekat Jalan Geni 1, Jalan Geni 1 buat ni, saya kata kalau tak percaya pergi tanya Cikgu Bahar dekat Poli Depo. Dia pun buat macam ni juga. Saya dah ada 2 orang dah, geng saya. Jadi kekuatan tu sebab Cikgu Bahar lagi kuat daripada saya. Kan? Suara dia kuat, banyak lagi kuat lah. Kan? Okay. Saja gurau ni kawan-kawan, tak apa, tak ada masalah. Okay? Itu dia cerita. Okay cikgu, saya 10 suku. Saya berhenti dulu, saya rasa saya dah cover dah apa yang saya nak tunjuk. Sebab cikgu pun dah ada jadual ni. Okay? Saya buka untuk soal jawab kalau ada apa nak tanya lah. Kita share. Kalau mungkin cikgu rasa ada nak tanya, maknanya ada ruang saya belum lengkap lagi. Saya boleh baiki dan kita sama-sama macam brainstorm lah. Cikgu bagi idea, saya terima. Okay? Ini saya kongsi yang saya punya. Kalau mungkin ada di Poli Depo ni lebih baik, saya boleh ikut, saya boleh adapt dalam apa jadual yang kita buat ni. Okay? Terima kasih. Terima kasih, saya pulangkan balik. Baik, terima kasih kepada Encik Putra. Saya bukalah macam yang Encik Putra minta tadi, kalau ada
soalan, soal jawab, pecahan minda yang daripada cikgu-cikgu untuk kita sama-sama kongsi pada hari ini. Ini peluang peluang. Peluang dia sekali je, dia tak datang 2 kali. Jadi saya bukalah pada cikgu-cikgu. Mohon kalau ada apa-apa yang nak dikongsi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Putra Waalaikumsalam. Cikgu Syamsul. Ustaz Ustaz Syamsul. Ya. Ustaz. Okey, sila. Pendidikan Islam. Sebelum ni saya ada review sikit lah apa jadual guru tu lah. Dengan yang online. Macam kalau yang dia Cik Putra tunjuk tadi, yang jadual online tadi. Cuma di sana dia ada kan? Contohnya satu waktu saja yang tahun 1 pendidikan Islam saja yang online. Yang tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 tak ada dalam jadual tadi yang Cik Putra tunjuk tadi. Begitu juga dengan yang pelajar-pelajar lain. Yang tahun lain lah. Maksudnya sekarang ni isu dia yang banyak yang berlaku, yang saya aduan lah, yang guru-guru akademi sekarang ni. Yang pertama, guru bertindan waktu yang online tadi. Contohnya, dia ada ajar pendidikan Islam tahun 2 dan pada masa yang sama, tahun 3 pun ada online, dia mengajar yang sama, bertindan. Yang kedua, yang kata yang peranti tadi, yang isu dia ni kan daripada tahun lepas lagi, yang kata yang tadilah, yang isu peranti terpaksa kongsi 2-3 anak tu. Ataupun 2 anak, 3 anak, kadang-kadang sampai sekarang ni guru-guru pun tak boleh. Cuma yang kita yang boleh buat terpulang pada ibu bapa lah. Tapi maknanya isu tu tak boleh nak selesai sampai hari ni. Maknanya selalu ditanya lah. Itu saja. Sekian. Terima kasih Ustaz. Ustaz, tadi tu yang saya kata saya tunjuk tadi tahun 1 je kan. Sebenarnya yang online apa, kalau tengok jadual agama Islam, dia online hari Isnin 8.30 untuk pendidikan Islam. Saya share lagi satu Okey. So mungkin Ustaz tak tengok apa ni jadual penuh. Saya pun tak tunjuk penuh tadi kan. Saya tunjuk yang satu tu. Okey, tengok ni kan. Pendidikan Islam. Kalau ni contoh-contoh yang banyak lah. Saya padam balik lah. Okey. Okey. Pendidikan Islam, kalau tengok tahun 1 Ustaz, ni hari Isnin. Hari Isnin tahun 1, 8.30, 9.30 kan? Betul tak Ustaz tengok Ustaz? Jadual ni. Tahun 1, pai dia hari Isnin, 8.30, 9.30. Betul Ustaz? Betul. Okey. Ustaz tengok lagi satu ni. Pai ada lagi satu kat sini. Pai tahun 6. Nampak tak? Pai tahun 6, hari Isnin, 1.30, 2.30. 1 jam. Ni hari Isnin, saya cerita hari Isnin lagi. Tak nampak tak? Okey, jadi kekangan gadget tak ada untuk hari Isnin ni. Sebab pai tahun 1, 8.30, 9.30. Pai tahun 6, 1.30, 2.30. Dan kalau tengok lagi, hari Selasa pula, sekejap saya freeze kat sini sekejap. Ni split window dia. Okey. Kalau Ustaz tengok, hari, kita share, kita tengok. Okey, hari Selasa. Baik, ni hari Selasa. Selasa, dia pai tahun 5 kat sini. 12.30, 1.30. Okey. Pai tahun 4 ni offline. 10.30, 11.30 ni. Kita tengok yang online. Okey. Mana lagi pai? Ni ada kat sini lagi. Okey, hari Rabu tahun 4 pula. 11.30, 12.30. Agama dia. Okey. Lepas tu hari, ada lagi tak ni? Hari Rabu, tak ada dah. Satu ni je online. Tahun 4, 11.30, 12.30. Okey, hari Khamis. Hari Khamis tahun 3 pula.
10.30, 11.30 untuk agama dia. Mata pelajaran agama Islam dia. Okey. Ni hari Khamis. Hari Jumaat kelas mana? Tahun 2. Tahun 2 ni kelas online dia. Jadi cover dah semua sekolah, semua kelas untuk agama Islam. Ustaz nampak tak Ustaz? Ya, nampak. Jadi kekangan gadget asal dah selesai dah. Kan? Sebab tadi kalau kita tengok, ni adalah saya punya jadual online. Kalau kita tengok hari ni lah, kita tengok Jumaat ni kan. Tadi Ustaz kata perkara yang tak boleh selesai, yang kami cuba untuk nak selesaikan juga masalah gadget ni. Setakat ni rasanya tak pernah dengar lagi ibu bapa mengeluh tentang masalah gadget bila kita buat macam ni. Sekarang ni kalau kita tengok hari Jumaat pukul 10.30 dah nak habis ni, agama tahun 2. PAI tahun 2 ni tengah berjalan sekarang ni. Untuk 3 kelas 4 kelas tahun 2 ni. Okey, sekejap lagi 10.30 sampai 11.30 BM tahun 3 pula. Jadi sekarang ni guru BM tahun 3 ni tengah lagi 5 minit tengah standby ni. Okey. 11.30 sampai 12.30 BI. 12.30 1.30 matematik. Ni kita buat jadual ni ambil kira PKP tak solat Jumaat ni. Jadi bila solat Jumaat nanti kita kena buat jadual balik supaya murid lelaki dengan cikgu lelaki tak ada terlibat kelas masa tu. Jadi kita akan fleksikan lah selepas 2.30 ke macam mana ke. Sebab kita tak guna bilik classroom, tak ada masalah. Okay. Sains pula hari ni, Jumaat ni dia masuk 1.30, 2.30. Tapi tahun 6 ni ada cikgu-cikgu bagi tahu nak rombak jadual ni bukan senang. Dia kata bila dia pergi 1.30, 2.30 ni, dia punya bateri dah weak dah. Bukan dekat bateri handphonenya, bateri dia. Bateri budak tu dia dah buat tadi macam tahun 6 tadi kan, dari 9.30. Dia start kelas 9.30 ni. Sebab kami dapat tahu, parent feedback dengan kita, murid tahun 5, tahun 6 ni dia bangun lambat dia kata. Tak tahulah dia tak solat subuh, tak tahu lah. Tapi tahun 1 dia kata rajin bangun awal. Tu yang kita start kelas 8.30 tahap 1 ni. Jadi tahap 2 kita start 9.30. Tadi macam sekarang tahun 6 dia tengah ada PAI offline. Makna dia buat agama Islam, dia buat modul offline. Lepas tu BM, BI, kita dengan harapan dia buat lah. Dengan harapan dia buat ikut jadual tu lah. Ni semua ni hari ni. Jumaat dan dia online dia 1.30. Masa ni memang time dia makan lah. Cikgu lapar lah, cikgu dia bunyi. Tapi tak apa, dia enjoy kelas dia. Boleh tak? Okay, boleh. Amin. Tak, saya suka tu soalan Ustaz tadi tu. Tapi Ustaz nampak tak macam mana cara tadi jadual tu boleh selesaikan masalah gadget tadi. Dan yang saya kata tadi, 3 benda. Minimum minit mengajar. Tapi saya tak dapat lagi. Macam mana agama dah buat, saya bagi dia orang buat dulu. Macam mana nak bahagi kepada 3 tadi tu. 4 tadi tu. Quran, tasmih, ulum dan juga jawi. Yang itu panitia agama kena kerja keras sikit. Kebetulan tak apa Ustazah Fazilah PK1 pun, PKP pun ahli panitia agama je. Dah lah. Jadi boleh bincang. Saya tengah cerita dengan KP agama, minggu depan baru kita nak duduk balik. Macam mana cara yang the best solution untuk benda ni, yang kita nak buat untuk bidang agama, macam mana kita nak buat. Kalau kita buat minggu ni sejam Quran, minggu depan pula ulum. Jadi Quran dia tu sepatutnya lebih kerap, kan? Jadi semuka dia patut lagi lama lah. Kalau dulu kita minta dia baca Quran, hantar dia punya video ataupun audio kepada guru yang mengajar tu. Kali ni saya pulangkan pada guru panitia, grup panitia agama untuk bincang bagaimana cara untuk pentaksiran. Kami cuma selesai untuk PDP ni. Pentadbiran selesaikan untuk PDP. Guru besar dan orang kanan semua PDP, jadual waktu supaya tak bertemu, ini dia. Tapi untuk pentaksiran, untuk pelaksanaan dia, panitia fikirkan. Sebab panitia-panitia ni terdiri daripada guru yang hebat. Sebab tu dia jadi ketua panitia. Kat Jalan Geni saya letak KP semua DG 44. Sebab dia 44 ni dia perlu merancang. Bila kita nak nilai apa tu, untuk nilaian prestasi PBPBP kan. Kan dia ada satu
bahagian untuk merancang. Jadi kita tengoklah merancang macam mana terornya ketua panitia merancang. Kalau dia 41 jadi ketua panitia, dia tak ada merancang tu. Kalau 44 ada. Sebab tu saya di Jalan Gedi saya letak. So sebelum ni saya di mana-mana pun memang saya pegang formula tu 44, kita martabatkan dia punya grade 44 tu, kita letak dia sebagai ketua panitia. Jadi penghargaan bagi ketua panitia. Sebab apa yang grade 44 ni dia punya, of course lah pengalaman mesti dah mengatasi orang lain sebab dia dah 10 tahun kan. 10 tahun mengajar. Dah memang tip top lah. Orang putih kata apa, fingertip, ujung jari je. Okay? Boleh Ustaz? Ustaz tanya satu soalan, saya jawab 15 minit. Ada lagi dah. Soalan dari cikgu lain untuk nak kongsi. Okay, silakan. Kalau cikgu malu nak tanya kan. Kalau cikgu malu nak tanya, cikgu boleh type kat chat room ni pun boleh. Tanya di sini pun boleh. Sini Okay, pun cikgu, boleh. saya nak tanya cikgu. Okey. Okey, saya nak minta cikgu terangkan semula macam mana nak buat modul offline tu. Sebab selalunya kita buat modul, kita dia bagi pada ketua panitia, kita print semua. Kita buat buku, lepas tu parent datang ambil sekolah. Bila kita nak buat macam tu, ramai juga parent kata mereka ada beli buku aktiviti. So tak tambah lagi dengan lembaran kerja dengan modul ni membebankan. So saya rasa saya tariklah dengan yang cikgu bagi tahu tadi, modul secara offline. Saya nak di sini lah. Okey, sudah. Modul ni sebenarnya minta maaf tadi saya tak cerita habis modul untuk tahap 2 je, 4, 5, 6. Okey. 4, 5, 6 memang kita buat modul. Tahun 1, 2, 3 dia guna buku aktiviti lah. Sebab buku aktiviti ni memang ada lah, kita mengajar guna buku teks dan guna buku aktiviti. Bagi habis buku aktiviti tu. Tahap 2 guna modul. Sebab dia tak ada buku kerja. Memang saya di mana-mana pun saya tak suka beli buku kerja. Sebab cikgu kadang-kadang cikgu tak suka bergantung pada satu-satu buku kerja tu. Dia ada banyak sumber lagi. Cikgu suka dia punya lembaran kerja lagi. Kadang-kadang cikgu yang ada master ni, dia boleh gubal dia punya lembaran kerja sendiri. Dia ambil petikan soalan-soalan dia buat sendiri. Mengikut aras murid dia. Sebab buku kerja dia tak ikut aras pun, dia ikut aras suka hati dia kan. Jadi modul offline sama macam modul cetak. Kita pakai modul offline ni, kita buat, cikgu compile, jadikan PDF, hantar dalam grup. Tu ketua aliran punya tugasan. Dia kumpul semua subjek guru mata pelajaran ni, hantar modul dan dia compile, dia hantar seminggu sekali. Okay, kami sedang merangka untuk buat modul sebulan satu set. Tapi yang itu untuk cetakan. Sebab selepas cuti Raya Cina nanti, kita akan hasilkan modul cetakan. Sebab ada masalah dia, bila kita buat modul ni nak baca dalam gadget, okay, nak download, lepas tu nak baca, nak salin kat situ. Jadi kalau modul cetakan ni lebih mesra lah. Dan dia tak payah nak online panjang masa. Okay. Jadi PIBG pun ada minta untuk hasilkan modul cetakan dan baru dia pun dah sponsor 100 rim A4. Jadi dia kata kita bagi A4, takkan sekolah tak boleh buat kot. Sekolah memang boleh buat pun. Sekolah dah buat pun bulan 3 dengan bulan 4. Bulan 8 sampai cuti sekolah memang sekolah buat modul pun. Dan ibu bapa datang ambil. Dan modul tu modul cetakan. Bagi kertas je pun tak selesai kot sebenarnya. Sebab yang nak cetak tu ya. Cetak tu yang lambat. Okay. Ataupun nak pergi kempen Zah photostat. Yang orang kawasan ni semua kenal kan. Boleh juga. Tapi saya kata dengan cikgu, memang saya tak puas hati. Modul hari tu memang saya tak puas hati. Sebab tu kali ni saya minta hantar dulu dengan PK1 dan kita go through dengan ketua panitia. Sebab tu ketua panitia kena manage benda ni. Okey, semua cikgu hantar pada ketua panitia kumpul dan serah pada ketua aliran untuk compile semua tu dan bincang dengan PK1 untuk release modul tersebut.
Sebab tu kami ambil masa yang panjang sebelum kita hasilkan modul cetakan. Sekarang ni modul offline ni dia orang hantar secara dalam grup Telegram. Okey, yang ni cikgu buat macam biasa, PDF biasa dan dia hantar. Sebab apa? Tak sempat lah nak cetak lagi. Sebab kita tengah compile untuk sebulan. Sebulan punya kerja. Kalau BM dia kena rancang sebulan. Offline dia ada 4 minggu. Dia ada seminggu sekali online, 4 minggu hari-hari lain macam kata 4 kali lagi kan. Seminggu kan 5 kali tadi kan BM tadi. Jadi 5 kali 4 kali. Dia kena ada kurang-kurang pun 12. 6 latihan yang belum kira yang latihan online lagi. Jadi saya kata dengan cikgu, tak semestinya semua kerja rumah kita yang offline kita bertulis. Bertulis tu hanya untuk kita nak buat pentaksiran sebab dia ada evidence. Kalau cikgu rasa tak perlu bertulis, contoh macam tadi cikgu Bah kata apa? Dia menceritakan apa ni? Pen kan? Ceritakan pada ibu kamu. Cerita, biarlah mak ayah dia kan. Cerita ke abang kamu ke kakak kamu ke tentang pen. Jadi kita mengandaikan dia boleh cerita tentang pen. Apa dia panggil tu? Ada kan sukatan. Sukatan dia tadi. Sukatan. Kalau kita nak cerita pasal pen banyak. Penjodoh bilangan ada, mengenal pen pada, lepas tu last kali buat karangan bertulis jugalah. Apa ni? Saya sebatang pen autobiografi kan. Ataupun dia boleh bercerita secara apa ni lisan kan. Rakam dia punya video dan hantar dalam grup. Tak semesti bertulis. Sebab saya bagi tahu dengan cikgu-cikgu dan ketua panitia, tak semestinya bertulis. Kalau kita nak buat latihan tu, okey, Kahoot contoh. Dalam online tak usah buat latihan bertulis pun tak apa, buat Kahoot. Habis dia PDP tu buat Kahoot. Jawab soalan. Budak lebih suka. Ataupun quizzes. Dia murid sangat suka benda-benda macam tu. Quizzes ada, Kahoot ada, ataupun kita bagi dalam kita punya modul, okey, tonton YouTube ni. Bagi QR kat situ, dia boleh scan dan masuk YouTube ini. YouTube kawan-kawan kita yang buat, yang banyak bersepah dalam FB, dalam YouTube. Suruh dia tengok dan masa contoh, catatkan apa ni perkataan-perkataan yang ada imbuhan, tak kisahlah imbuhan apa pun, depend pada ni lah, pada sukatan pada hari tu, SP pada hari tu. Dan lagi satu yang saya tekankan kepada tahun 1, 2, 3, tahap 1 ni sebab cikgu pemulihan dah mengeluh, tahun 2 sekarang yang tak kena ABC pun dah, tahun 2, tahun ni. Makna tahun 1 hari tu tak cukup masak lagi. Tahun 1 yang tak kena ABC ni, tunggu bulan 4 ni. Lepas transisi kita nak tengok. Okay? Jadi saya tekan pada cikgu-cikgu mata pelajaran teras ni, lebihkan kepada imla, menyebut. Menyebut ni tak kisah. Bagi dia 10 perkataan, pergi sebut kat mama dia. English lagi bagus, pergi pronounce kat mama dia. Pronounce kat daddy dia. Biar dia cara imla pula. Dia duduk menulis kan. Kadang-kadang dia boleh ingat kan. Itu beberapa idea lah yang kami guna di Geni 1. Okey. Terima kasih. Ada lagi tak nak kongsi lain-lain lagi? Ustaz yang tadi tahap 2 ada meminta penjaga membeli buku. Tak apa, itu terpulang pada sekolah. Okey. Kalau cikgu guna buku kerja, cikgu untung. Saya jawab dengan cikgu Bahar tu. Susah dia ada buat, okey, saya panitia. Okey, baik. Cikgu guna buku kerja, cikgu untung. Sebab apa? Tak payah buat modul. Cuma buat sekeping kertas A4 tu, okey, rujuk buku kerja. Contoh buku kerja BM. Buku surat berapa? Buat latihan A sampai latihan C. Lagi senang. Saya sangat suka benda ni. Tak payah cetak, tak payah stapler, tak payah mak ayah datang ambil. Sebab buku kerja dah ada. Bagus. Sebab ni, Poly Depot ni parent dia kaya kot, cikgu Bahar. Sebab kalau kat Geni dia tak suka beli buku kerja. Kalau ada buku kerja senang. Lagi senang. Macam buku aktiviti juga untuk tahap 1. Kan? Guna aja buku kerja untuk jadi modul, tapi bagi panduan lah, bagi panduan. Macam saya tunjuk tadi kan. Okey, muka surat ni buat bila? Contoh, muka surat 6 buat hari Jumaat pukul 11 offline. Latihan 1, 2, 3 cukup lah.
Cikgu Bahar dah kurangkan beban cikgu-cikgu dengan beli buku kerja. Saya ni beban cikgu saya dengan buat modul. Tapi cikgu-cikgu dekat gini dia suka buat modul. Tak apalah kot kan. Sebab tu dia happy kan buat modul lah. Cikgu sini happy dengan buku kerja. Jadi untung. Pejabat pun tak pening dengan apa. Sebab pejabat bila nak cetak, pejabat kena cetak. Sampai habis semua. PO, kerani, PT, PPM pun kena tolong. Technician komputer pun kena tolong untuk kacik soalan, kacik modul. Klik modul. Lepas tu angkat, bawa pergi ke, kami ada sebelah pondok jaga tu kita ada satu slot kat itu, PIBG buat cantik lah. Dia punya pigeonhole elok, tahun 1, tahun 2 sampai tahun 6 kita masuk dalam kotak tu, recycle kotak A4 dan parent datang ambil sendiri. Dan dalam tu ada senarai nama anak dia tik lah. Bila dia ambil, jadi kita tahulah berapa modul dah jalan. Parent happy macam tu sebab apa kita tak bagi kekangan waktu kat dia. Kadang ada malam, security malam kita pukul 9 pun datang ambil modul. Nampak macam mana dia free kan? Dia kerja essential, kerja frontliner. Masa tu on the way balik rumah dia singgah dia ambil. Happy, dia orang pun happy, kita pun happy lah. Ada sekali tu tentera, dia bertugas di Kuantan. Dia balik yang Sabah punya orang tu kan. Emily apa nama budak-budak tu. Dia singgah ambil, saya kata, "Cik, saya pakai uniform." Dia kata dia on the way balik dari Kuantan. Ya Allah, kesian pula. Nak balik rumah, anak kita ambil modul. Singgah ambil modul, balik rumah. Tapi dia happy lah, free. Dan cikgu tak payah tunggu kat itu pula. Kalau cikgu tunggu buat di jadual, letih lah cikgu. Jadi security kat itu pula. Tapi kita train security kita untuk assist. Sebab kita dekat itu ada 2 sekolah. Pertama soalan pengawal tanya, sekolah 1 ke sekolah 2? Kalau sekolah 1 ambil kat sini, sekolah 2 ambil kat sana. Macam tu. Okey? Bagus soalan Ustaz. Selesai masalah. Baguslah Cik Bahar. Beli buku kerja senang cerita. Macam buku aktiviti tahap 1. Okey? 10.38 ada apa lagi? Cikgu nak kongsi lagi? Tak ada dah. Kalau tak ada, saya rasa saya dah luah dah. Bagi habis ni ilmu ni. Perkongsian ni habis dah. Rasa tak ada lagi yang dah sangkut-sangkut dah. Boleh jalan dah ni. Okey. Cuma kita ingat yang hutang tadi. Yang hutang tadi, yang saya cakap hutang ni bahasa tak sedap lah. Okay? Bahasa cantik dia defisit. Defisit pengajaran kita. Defisit minimum minit mengajar kita. Okay? Jadi kita bagi modul dengan harapan kita mengatasi masalah defisit tu lah. Dan murid dapat belajar mengikut jadual waktu dia dengan tak ada mengurangkan masalah di pihak murid lah. Saya mohon maaf banyak kalau ada salah dan silap sepanjang sesi kita ni dan terkasar bahasa, maafkan saya. Yang baik itu dari Allah dan yang tak baik itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih banyak atas sesi perkongsian ini. InsyaAllah saranan Cikgu Bahar tadi nak ajak kita bekerjasama smart partnership dengan Geni 1. Geni 1 dapat sekolah TS tau 2021. Tapi Geni 2 mendahului kita sebab dia 2020. Mungkin desakannya 3. Okey, tak apa. Itu rezeki manusia. Terima kasih banyak cikgu. Sekali lagi mohon maaf banyak. Ronok dalam sesi ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai sudah sesi taklimat kita pada hari ini. Jika ada yang perlu kita bincangkan lagi, perlu kita murnikan lagi untuk pelaksanaan PDPR kita di sekolah ini, saya haraplah lepas ni ketua-ketua panitia akan bermesyuarat, berbincang dan sama-sama berpakatlah untuk melaksanakan PDPR kita secara yang lebih cantik, lebih lancar dan kurangkan komen-komen lah daripada parents. InsyaAllah kita akan teruskan PDPR kita sehinggalah PKP kita masih diteruskan. Saya harap
semuanya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Putra kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita. Dan semoga apa yang disampaikan itu dapat menyelesaikan beberapa masalah yang kita hadapi sebelum ini. Dan kita perlu bincang balik untuk pelaksanaan modul, buat jadual waktu dan sebagainya itu bersama-sama. Dan saya mohonlah kerjasama kepada semua ketua-ketua panitia, guru-guru supaya dapat membantu dan memberi sokongan kepada saya untuk kita melaksanakan yang terbaik untuk kemenjadian anak-anak didik kita. Jadi terima kasih semua, terima kasih atas kesudian. Semoga semuanya dapat bersarapan dengan sarapan yang seadanya. Saya harap itu sajalah yang boleh kita kongsikan dan semoga kita akan terus bekerjasama, saling bantu-membantu dan saling memberi dan menerima apa yang kita dapat dan kita luahkanlah. Bilik saya sentiasa terbuka untuk kita sama-sama bermesyuarat, bertukar-tukar fikiran, percamahan minda. Saya harap cikgu-cikgu tak takut nak jumpa saya, bukan takut segan ke apa ke, tak ada, saya terima saja. Kita boleh datang bincang. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu yang sebelum ini datang berbincang dengan saya. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik merah. Okey, sebelum tutup majlis ni kita akan sampaikan beberapa cenderahatilah untuk Cikgu Putra buat balik seadanya lah daripada kami. So, Putra, macam mana? Dia nak gambar kan? Banyak. Ha? Itu yang ada. Gambar saya dengan sampai dengan orang lain dia. Saya nak dalam juga kan. Mana juga? Cuba tengok mana. Pin dulu. Pin tak. Jangan. Mana dah ni? Tak, saya tak buka ni. Saya tak buka lambat sangat. Okay. Oh my. Okay. Okay.
Okey, terima kasih banyak. Okey, 1, 2, 3. Dah. Okey. Ni yang ketiga. Yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey. Favorite. Okey, 1, 2, 3. Okey. Ini yang ketiga. Nyangkam. Ni kau tahu lah. Kan? Okey. Ngedar tak. Ya, mungkin ada tak. Ni. Ini yang kalian yang sini. Betul sekali kan? Mana sekali. Darah. Banyak ni kayu je. Ni yang penting. Ni yang hantar dapat lah. Macam mana ni? Darah. Oh, mana. Kau main lah. Sekejap.